Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan teruskan lagi kelas kita untuk memahami letupan Tonga. So letupan Tonga ni adalah letupan gunung berapi yang berlaku di Kepulauan Tonga. Okay, so dan kita akan bincangkan relatif berkait kepada geografi fizikal STPM penggal yang pertama. Okey, so kita teruskan. So letupan ini sebenarnya adalah letupan gunung berapi dan semestinya dia adalah proses endogenik. So proses endogenik adalah proses yang berpunca dari dalam bumi. Akibat daripada aktiviti magma di dalam permukaan bumi. Itu masuk bagi proses endogenik. Dan yang kedua, proses ini telah menyebabkan berlakunya aktiviti letusan gunung berapi. So dalam kes hari ini kita akan kaji dari letusan gunung berapi yang berlaku di Kepulauan Tonga. So dan letusan gunung berapi ini ukuran letupannya adalah lebih kurang 30 megaton TNT. So dia adalah satu letupan yang sangat kuat. Dan yang ketiga, apa yang kita akan kaji kesannya kepada alam sekitar fizikal. Kita tidak sentuhlah kepada alam sekitar manusia, cuma kita akan kaitkan kepada alam sekitar fizikal. Dan yang keempat, kita sedia maklum, ia berlaku pada jam 8.10 pagi waktu Malaysia. Pada tarikh ia bermula pada 14 Januari 2022. So sehingga sekarang prosesnya masih lagi berlaku. Okay, itu secara umum maksud yang kita akan cuba lihat pada hari ini. So sebelum tu saya tunjukkanlah sedikit video yang melibatkan letupan gunung berapi di Kepulauan Tonga. Dan kalau kita dapat tengok di situ, ini adalah gambar daripada satelit mengenai letusan gunung berapi yang dapat dirakam di Kepulauan Tonga. So dia adalah letupan ataupun letusan gunung berapi yang sangat kuat. Okey, kita teruskan. Dan sebelum kita teruskan, kita perlu memahami magma. So kalau kita tengok di sini, ini adalah lapisan kerak bumi dan magma ini dia berada di dalam permukaan bumi dan dia akan mengalir, bergerak di dalam permukaan bumi dan kita kenali sebagai arus perolakan magma. So dia bergerak di dalam permukaan bumi. So akibat daripada pergerakan arus perolakan magma di dalam kerak bumi, dia menghasilkan tekanan yang kuat kepada kerak bumi. So kita tengok dia akan menghasilkan tekanan yang kuat pada kerak bumi dan tekanan ini akan lebih tinggi pada kawasan berlakunya pada kawasan titik lemah. Titik lemah ni pada kerak bumi ni biasanya di antara kedudukan dua plat tektonik. So ada rekahan ataupun retakan pada kerak bumi, itu adalah titik lemah. So magma memberi tekanan yang kuat kepada kerak bumi
Dan dalam kes letupan tonggak ni, kerak bumi itu, titik lemah itu dia berada berdekatan dengan Kepulauan Tonga di Lautan Pasifik. So, itu maksudnya tekanan yang kuat datangnya daripada arus perolakan magma di dalam bumi. Okey, kita teruskan. So, akibatnya apa yang akan berlaku? Arus perolakan itu memberi tekanan yang kuat pada titik lemah di permukaan bumi, di kerak bumi. So, apa yang akan berlaku? Dia akan menghasilkan satu letusan yang sangat kuat. So, letusan yang sangat kuat 30 megaton TNT, dan dia akan tersembur ataupun terkeluar sehinggalah kepada lapisan atmosfera kita lah. Selain itu, dia juga menghasilkan tsunami yang menghempas, yang melanda kepada Kepulauan Tonga. So, itulah yang menyebabkan fenomena yang berlaku di Kepulauan Tonga. So, dalam geografi fizikal kita nak kaji kepada 4 perkara. So, yang pertama kita nak tengok kepada kesan kepada lapisan atmosfera. Kedua, kepada lapisan kepada sistem litosfera. Yang ketiga, kepada biosfera. Dan yang keempat, kita akan lihat kepada hidrosfera. Okay, so ini adalah tujuan kita, melihat bagaimana letupan tonggak ini memberi kesan kepada 4 sistem dalam alam sekitar fizikal. So, kita teruskan. So, yang kita pertama sekali, kita tengok dari segi atmosfera. So, kalau kita tengok dari segi atmosfera, apa yang kita dapat tengok adalah letusan kuat ini dia akan mengeluarkan gas, dia akan mengeluarkan debu, dan dia hingga bergerak melebihi troposfera sehingga kepada lapisan atmosfera yang kedua, iaitu stratosfera. Jarak stratosfera kepada permukaan bumi adalah 16 km. So, ini bermaksud letusan gunung berapi di Kepulauan Tonga ini dia bergerak naik sehingga 16 km sehingga sampai kepada lapisan stratosfera. Lapisan stratosfera ni adalah satu lapisan atmosfera kita, dan ciri lapisannya adalah dia terdiri pada gas ozon O3, dan ciri yang kedua dia kering dan panas, dia mempunyai suhu yang tinggi, dan kebanyakannya adalah ruang-ruang kosong. Itu adalah ciri pada lapisan stratosfera, dan dia adalah 16 km daripada permukaan bumi. Dan kalau kita tengok kesannya kepada atmosfera kita, stratosfera kita, debu, asap dan gas daripada letupan dia berkumpul di lapisan stratosfera 16 km daripada permukaan bumi. Ini akan menghalang cahaya matahari sampai ke permukaan bumi, dan kesannya suhu bumi akan menurun. Ini bermaksud bumi akan menjadi lebih sejuk ataupun dia sejuk sedikit. So, penurunan suhu bumi ini sebenarnya tidak begitu baiklah, kerana penurunan suhu bumi menyebabkan wabak penyakit mudah berjangkit. So, ini bermaksud penurunan suhu bumi ini akan menjadi pemangkin kepada wabak penyakit. Wabak penyakit mudah berlaku. Itu kesan yang pertama kepada atmosfera. Kita tengok yang kedua kepada litosfera. So, litosfera berkaitan dengan permukaan bumi, tanah dan tanih dan juga batuan. So, kalau kita tengok, dia ada banyak kesan kepada litosfera.
So alam sekitar fizikal yang kedua adalah litosfera. So yang pertama sekali adalah kita tengok kenaikan dasar laut. So tekanan daripada magma ini daripada dalam bumi menyebabkan kenaikan kepada dasar laut. So itu kesan yang pertama. Yang kedua adalah pembentukan lapisan batuan yang baru. Kesan bila magma ni dah keluar, so dia akan disejukkan oleh air laut dan berlakulah pembentukan lapisan batuan yang baru. Kesan yang ketiga adalah struktur sepadan pantai baru terbentuk, bermaksud terdapat perubahan kepada sempadan pantai ataupun struktur pantai di Kepulauan Tonga. Dan yang keempat, kalau kita tengok, berlakunya metamorfosis batuan kerana tekanan, kesan daripada tekanan dan suhu yang tinggi yang diberi oleh magma. So inilah berlakunya metamorfosis batuan. Kemudian yang terakhir adalah kesan kepada kehilangan pulau yang di Kepulauan Tonga. Terdapat beberapa pulau yang lenyap tenggelam akibat daripada letupan letupan gunung berapi yang berlaku di Kepulauan Tonga. Itu adalah kesan kepada litosfera. Kita tengok kepada yang seterusnya adalah kesan kepada hidrosfera. So kesan kepada hidrosfera bermaksud kesan kepada air, badan-badan air. So dalam konteks kita pada hari ini, badan air adalah air laut lah. So apa yang akan berlaku? Suhu air laut meningkat. Kenapa? Magma sangat panas dan akan menyebabkan suhu air laut meningkat. So yang kedua, air laut menjadi berasid. Kenapa? Sebabnya magma ni dia akan ada banyak bahan-bahan yang berasid. Dia meresap masuk ke dalam air laut, akan menyebabkan air laut berubah menjadi asid. Dan yang ketiga, seperti semua sedia maklum, berlakunya tsunami. So berlakunya tsunami kepada Kepulauan Tonga. Itu adalah kesan kepada hidrosfera. Dan kita tengok kepada yang terakhir kepada alam sekitar fizikal adalah biosfera. So biosfera ni adalah mengenai hidupan. So haiwan, tumbuhan, mikroorganisma. So kalau kita tengok di sini, bila berlaku letupan gunung berapi di Kepulauan Tonga ni, so ini akan menyebabkan kemusnahan kepada sumber plankton. Plankton ni penting kepada sumber makanan hidupan di lautan. So sumber plankton dia musnah. Dan kesan yang kedua akan menyebabkan hidupan laut akuatik, ikan rumpai laut juga musnah. Kenapa? Kesan daripada air laut yang telah berubah menjadi lebih berasid. Dan yang ketiga, kalau kita tengok, adalah habitat laut seperti batu karang rosak dan juga musnah. So itu adalah kesan kepada biosfera. Ini adalah 4 kesan yang kita telah kaji kepada akibat kesan daripada letusan gunung berapi di Tonga. So tadi kita telah kaji kepada atmosfera. Kita juga telah kaji kepada litosfera. Kita juga telah kaji kepada hidrosfera. Kita juga sudah melihat kepada biosfera. So kesan-kesan yang berlaku. Dengan itu, terima kasih.